penting dan cukup bernilai untuk masa depan negara, iaitu program pembangunan kepimpinan muda Islam. Untuk pengetahuan semua, setelah saya diamanahkan sebagai Ketua Yadin pada bulan Jun, YB Khairi adalah orang pertama saya bertemu dalam bulan Jun ini. Adalah bagaimanakah untuk kita nak membangunkan, nak mendekati generasi muda dengan pendekatan yang lebih dinamik dan membawa makna yang besar kepada negara. Dan kami berbincang panjang dan Alhamdulillah YB Khairi adalah yang pertama yang terawal memberikan suatu jaminan dan juga menghulurkan tangan agar KBS dan Yadin dapat bersama-sama dalam menjayakan program ini. Seperti mana yang disebutkan dalam montaj tadi dan juga oleh pengurusi majlis, program ini amat mustahak dan penting kerana Yang Berhormat Perdana Menteri beberapa kali menzahirkan akan kepentingan suatu bentuk program untuk membangunkan generasi muda. Dan bagi Yadin, generasi muda yang perlu kita bangunkan sudah tentulah tidak boleh lari dan boleh dipisahkan daripada elemen keagamaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera Malaysia. Yang Bersama Dr. Ashraf Majdi Universiti, Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Penyadin, Yang Bahagia Datuk Jamil Saleh, Ketua Setiausaha Kementerian dan Sukan, Yang Bersama Kapten Dr. Samsudin, Pengurus Besar Fraksi Yadin, seterusnya pegawai-pegawai KBS, rakan-rakan kita daripada Majlis Belia Malaysia, tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian. Pertamanya saya ingin menaklukkan kedatangan Dr. Ashraf dan juga rakan-rakan daripada Yadin ke Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini untuk satu program yang bagi saya amat-amat kita menanti-nantikan di Kementerian Belia dan Sukan. Dan seperti mana yang disebut oleh Dr. Ashraf tadi, apabila beliau dilantik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita sebagai Yang Dipertua Yadin, saya rasa Yang Dipertua Yadin yang paling muda dalam sejarah Yadin lah, dan memang tepat dari segi pelantikan untuk kita bukan hanya meremajakan Yadin tetapi memberi satu input ataupun impetus yang baru kepada gerak kerja Yadin kita. Beliau telah datang jumpa dengan saya dan kita telah bincang sama ada KBS dan juga Yadin dapat membuat satu program. Programnya saya rasa telah dijelaskan dengan begitu teliti sekali oleh Dr. Ashraf tadi dari segi tujuan, objektifnya dan sebagainya. Cuma bagi saya memang program ini dia mengisi satu kelompongan yang ada dalam pembangunan belia kita pada hari ini, di mana kita tercari-cari satu sentuhan program sama ada yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan ataupun mana-mana kementerian yang berhubung dengan orang muda di Malaysia ini, yang dapat kita bangunkan orang muda dengan karakter yang Islamik, karakter Islamik yang seperti mana yang disebutkan tadi, progresif. Saya tertarik dengan apa yang Dr. Ashraf kata tadi, bahawa perkara yang pertama yang kita nak tanamkan melalui program KLE ini adalah soal worldview ataupun tasawuf, bahasa klasik Melayu sarwa jagat, worldview, iaitu pemandangan dunia. Pemandangan dunia, bagaimana belia ini melihat dunia dan bagaimana pandangan ataupun pemandangan itu adalah berteraskan dan berasaskan kepada pengajaran dan juga prinsip-prinsip Islam dan agama kita. Dan saya rasa melalui pendekatan ini, satu kelainan yang saya melihat ada pada program yang kita akan menandatangani perjanjian antara KBS dan juga Yadin pada hari ini adalah penekanan yang diberi kepada mereka yang mengajar, iaitu facilitator. Banyak kali kita buat program dan kita hanya mengutamakan peserta, kita lupa kepada mereka yang akan mengajar. Dan saya telah belajar pada Menteri Belia dan Sukan bahawa the best way to succeed as far as programs are concerned is to get the best facilitator, the best coaching staff, the best trainers, the best teachers. Itulah cara yang terbaik untuk memastikan bahawa program kita ada kesan yang boleh dibawa untuk jangka masa yang panjang. Jadi saya melihat penekanan yang diberi dalam program ini
Apabila saya diberi ringkasan tadi yang mengatakan bahawa kita bagi penekanan kepada latihan yang diberi kepada facilitator. Mereka inilah yang akan membentukkan tasawur ataupun worldview kepada anak-anak muda ini yang betul. Kalau sekiranya kita tak ada facilitator yang dapat membentukkan tasawur yang betul, maka output yang kita akan dapat pun akan jadi output yang tak betul. Jadi saya amat tertarik bahawa penekanan awal diberikan kepada facilitator. Untuk maklumat Dr. Ashraf, perkara yang sama kita hadapi dalam satu lagi plan ataupun program besar yang diadukan oleh KBS, iaitu plan pembangunan bola sepak negara, di mana mungkin kelemahan selama ini adalah kita hanya melihat kepada peserta, kita tak lihat kepada jurulatih. Akhirnya bila kita tidak melihat kepada jurulatih, tidak melabur untuk membangunkan coaching capabilities, maka peserta pemain itu sendiri tidak akan dapat mencapai standard yang tinggi. Jadi saya harap bahawa melalui program ini insyaAllah kita akan ada kerjasama buat peringkat pertamanya untuk 3 tahun bersama dengan Yadin. Dan saya harap bahawa program ini dapat mengisi roh belia kita, ya? Sebab selama ini memang kita tak boleh lari daripada program-program belia yang berbentuk sukan, berbentuk hiburan dan sebagainya. Sebab kita tak boleh nak pisahkan belia daripada minat mereka kepada program-program tersebut. Tetapi saya rasa dalam tempoh masa 5 tahun yang lepas memang ada peningkatan kesedaran dan permintaan daripada generasi muda sendiri tentang program-program yang merupakan program kerohanian. Dan takkanlah program Islam ini semua hanya berbentuk ceramah Ustaz Azhar itu saja. Kita kena cari program-program yang lain. Takkan itulah satu-satunya program yang dapat menarik minat anak muda, ya. Kita kena cari program lain. Sebab bagi saya, kita nak kena bagi capability bagi mereka. Bukan macam Dr. Ashraf kata tadi, soal hukum saja, soal halal, haram dan sebagainya, kemuskilan tadi Ustaz, itulah, that is the extent of Islam untuk anak muda. Kita kena pastikan bahawa way of life mereka, cara kehidupan mereka adalah teraskan kepada prinsip Islam. Dan kita mementingkan seperti mana yang disebut oleh Ahmad Muhammad dan Menteri kita berkali-kali dalam ucapan dan maqasid al-syariah, iaitu matlamat utama syariah kita, ya, yang memberi gambaran yang lebih menyeluruh mengenai agama Islam dan juga maslahat dan juga rakyat kita. Dan apabila kita melihat kepada negara kita dan masa depan negara kita, mesti ada kekentalan jiwa yang datang daripada agama. Dan saya amat bersyukur pada hari ini bahawa apa yang saya dan Dr. Ashraf telah bincang beberapa bulan yang lepas telah menjadi realiti, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yadin, terima kasih kepada KSU dan juga pegawai-pegawai KBS yang telah bincang tentang program ini dan telah memberi peruntukan untuk program Yadin ini. Saya percaya dan saya yakin insyaAllah program ini akan berjaya. Dan sekaligus sebenarnya prinsip program ini yang disebut oleh Dr. Ashraf dan saya pada masa perbincangan kita adalah soal pengkaderan. Bukan pengkaderan politik, tetapi pengkaderan untuk masa depan negara, pengkaderan untuk kepimpinan masa depan negara. Itu yang kita cari sebenarnya, tuan-tuan. Kita cari pemimpin masa depan negara yang boleh melalui satu kursus ataupun satu kerangka kursus yang kita sediakan, yang mana we are trying to find the leaders of tomorrow. Dan kalau mereka mempunyai worldview ataupun tasawur yang betul, yang positif, yang teraskan kepada Islam, saya yakin bahawa cara mereka kendalikan kepimpinan negara satu ketika nanti insyaAllah adalah cara yang terbaik sekali. Jadi terima kasih kepada Yadin, tahniah kepada Sekretariat yang telah menyediakan program ini. Mudah-mudahan insyaAllah dapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri atas penjelasan ini. Dipersilakan untuk menandatangani dokumen perjanjian.
Yang dilihat hadirin sekalian tepukan gemuruh untuk KBS dan juga Yadim. Ini dimohon yang berhormat Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga yang dipertuanya Dr. Ashraf. Kerana pada hari ini satu perkara yang telah dibincangkan oleh Dr. Ashraf dengan saya telah menjadi satu realiti, iaitu program Kepimpinan Muda Islam ataupun singkatannya KIAD, yang mana program ini adalah satu kerjasama antara KBS dan juga Yadim, di mana KBS dan Yadim akan bekerjasama selama 3 tahun buat permulaannya, dan pelaksanaannya adalah dibahagikan kepada kedua-dua agensi, Kementerian Belia dan Sukan dan juga Yadim, di mana matlamat kita adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin belia masa depan yang berjiwa syumul, yang dapat pendekatan yang holistik, terutamanya yang dapat kita tanamkan dengan jati diri yang Islamik, yang progresif. Dan melalui program ini kita insya-Allah Yadim akan menyediakan modul latihan dari segi pengisian latihan itu sendiri, latihan kepimpinan itu sendiri. KBS akan membantu dari segi modul program dasar sebab kita juga ada komponen fizikal, dan juga KBS akan membantu dari segi penyediaan tempat latihan dan juga logistik. Kita sama-sama akan menyediakan peserta belia untuk program KIAD ini, dan juga kita akan menyediakan facilitator yang akan dilatih melalui program kejurulatihan ataupun latihan kejurulatihan di bawah KIAD ini. Kita jangkakan bahawa dalam tempoh masa yang terdekat ini, iaitu 3 tahun akan datang, fasa pertama ya, kita mensasarkan latihan seramai 2,100 facilitator. Ini bukan peserta, ini bukan pemimpin yang kita nak latih, ini facilitator saja, yang mana mereka ini akan kendalikan program-program yang mana sasarannya adalah pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti, mahasiswa, termasuk juga mahasiswa yang ada di luar negara ya Dr. Ashraf. Bukan hanya mereka yang ada di sini, tapi kita juga akan hantar facilitator ataupun kita akan mensasarkan pemimpin-pemimpin mahasiswa luar negara bila mereka balik cuti akan mengikuti program kita ni. Dan saya melihat ini adalah satu tuntutan yang lama sebenarnya, dan bila saya masuk KBS pun saya tercari-cari program yang mana kita dapat adakan satu program khas dari segi kepimpinan melalui atau satu pendekatan dan modul yang progresif tetapi yang Islamik juga, dan sekaligus membuktikan bahawa KBS dan kerajaan kita memang mengambil pendekatan Islamik, dan seperti mana banyak permintaan sebenarnya daripada anak muda supaya diadakan program seperti ini. Tuan Ashraf, dia nak tambah sikit. Kepimpinan Muda Islam ini dia berteraskan 4 teras utama, iaitu pertama bina tasawuf ataupun the Islamic worldview. Kita nak membina satu paradigma pemikiran di kalangan orang muda yang faham Islam ni bukan dalam kerangka yang jumud, bukan kerangka yang sempit, tetapi harus memahami Islam seperti mana yang Perdana Menteri selalu sebutkan, dalam konteks maqasid ini, dalam konteks falsafah dan prinsip syarak itu sendiri, bukan dalam konteks hukum hakam, halal haram dan sebagainya. Yang kedua, bina ilmu. Kerana generasi muda harus dipasakkan dengan kefahaman bahawa setiap perkara itu harus terasnya adalah ilmu. Yang ketiga ialah bina negara. Ini harus difahamkan supaya mereka menghayati dan menyelami aspek-aspek teras yang telah membangunkan negara kita ini dalam konteks Islam. Alright, okay, terima kasih. Lagi kita sukan. Oh. Dari belia